Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Sema Marvel. Yes. Hari ni, minggu ni kita agak terlewat sedikit lah kita recording dan publish video. Maaf sangat-sangat kawan-kawan. Ya, kita masing-masing sibuk Benar. dan tak teringat yang minggu ni tak ada episod lagi. So kita record malam ni dan by the time korang tengok video ni sebenarnya malam tadi recording. Betul. Yep. Fresh from oven. Yes. So apa kita nak sembang tentang semua update terkini tentang MCU. Terutamanya kita dapat banyak news pasal Deadpool, pasal Daredevil, Madam Web. Yes. Madam Web minggu depan hari Selasa. Bukan. Tu kita tengok. Kita. Nampak tak? Dah bocor. Hari apa? Hari Khamis Hari Khamis. Hari Khamis akan mula ditayangkan. 18 14 tu kita. Betul. So minggu depan hari Khamis Madam Web dah dikeluarkan atau ditayangkan. So boleh sama-sama pergi tengok Madam Web. Kita tak tahu lagi. Betul. Ada review dah ke dekat Twitter? Untuk apa ni? Madam Madam Web. Web. Tak ada lagi. Tapi dia ada dia punya teaser yang baru yang previously kita tak pernah cerita lagi lah pasal benda ni. Yang contoh dia interview Sydney Sweeney yang kita tahu yang dia upside down tu. Yes, ada scene upside down. So Dia scene tu mengingatkan saya tentang Spider-Man 1 lah, Tobey Maguire. Tobey Maguire. Itulah Ada kita satu nampak kan. scene Spider-Man scene upside down. Scene yang tersebut di waktu hujan, baju oranye polka dot. Itu saja yang saya ingat lah. Jeng. Yang selebihnya tu Aku tengok scene tu waktu sekolah rendah tau. Yeah, Kau okay. bayangkan betapa Tapi- naifnya. Ada yang dot bukan polka. Dah. Okay. Di sini kita tidak ingin Okay, so Okay. apakah apa upside down. Okay, lepas tu orang kata itu je lah interview Sydney Sweeney. Sydney Sweeney akan membawa watak sebagai carpenter. Apa nama dia tu? Julia Carpenter. Julia Carpenter. So tak sabar. Dia orang cakap dia orang macam biasa-biasa je kan Madam Web. Tapi bagi aku rasa Madam Web is something to looking forward lah. Semalam aku dengar apa ni live Anip dengan Syazwan diorang ada buat live. Aku rasa recording kan dekat podcast Syazwan nanti kan. betul ada di episod. So waktu aku dengar tu banyak benda lah diorang sembang. Salah satunya cakap dah berapa, contohnya Venom. Ni nak Venom ketiga, Spider-Man masih lagi tak muncul. Betul. So aku rasa betul juga kan. Dah Spider-Man ketiga, dah Venom ketiga, kenapa Spider-Man ni tak muncul? Mobius pun Spider-Man tak ada lagi. Lepas tu ada satu kepincangan tentang Madam Web. Sepatutnya Julia Carpenter dia yang pakai suit merah tu tau. Bukannya So yang dia terbalik. dia terbalik. Yang apa tu, siapa yang berlakon cerita yang 50 Shades of Grey tu, Dakota dia yang pakai coat. Sepatutnya dia ada suit dia lain. So dia dah terbalik. So kita tak tahu movie ni sama ke tidak dengan komik. Kita kena tunggulah. Aku rasa macam ada perancangan. Kepincangan atau perancangan? Kepincangan. Boleh jadi perancangan Sony sebenarnya. Kepincangan Yang dalam yang mungkin perancangan ni boleh jadi flop ataupun takut juga sebaliknya lah kan? Sony macam Sony dalam merancang lalai. Tu lah risau lah Sony. merancang untuk gagal. Merancang untuk gagal. Gagal merancang Merancang kegagalan. untuk kegagalan. Dan kita juga sebelum kita masuk ke Deadpool 3 Daredevil Daredevil dah ada suit. Dia ada satu first satu suit tu, and then dia ada second yang clear punya, macam cicak man pun ada. Aku tengok betul tu. Aku mula tengok kan. Kan? Aku tengok lah macam ini orang Malaysia ke yang tweet, sebab nampak macam cicak man punya suit. Sekali tengok tu tak, Mat Damos punya Mat Damos yang tweet. Mat Ramos. Tapi kalau tengok suit dia ni sebenarnya dia sebelum di CGI kan. Yelah, betul lah. Ada nampak macam cicak man sikit, ada nampak macam badang sikit. Betul. Badang okey. Badang pun dia follow the devil lah kot. Okay, aku nak cerita sikit fakta-fakta menarik pasal Daredevil lah. Mungkin ada silakan. Untuk Daredevil dia ada peminat komik dia sendiri yang begitu hype. Tapi kalau dekat series kurang sikit peminat dia. Tapi aku just nak bagi tahu lah, one of the best ataupun yang benda yang fakta-fakta menarik Sekejap, aku dah tengok sebentar. Okay,
Daredevil ni dia adalah playboy sebenarnya. Dia playboy dalam kekaburan mata dia tu, dia adalah playboy. Aku akui benda tu. Cuma dia punya pilihan wanita dia tu bukan ada juga superhero, tapi kebanyakan dia orang biasa. Aku tak kenal sangat aku karakter, tapi dia pernah dating dengan Catwoman bro. Oh ya. Sebab nak jealouskan Spider-Man masa tu. Spider-Man dia tengah tangkap leleh dengan Catwoman, jadi dia tackle macam tu lah. And then ada fakta menarik juga ni aku baru baca tadi. Okay, sebenarnya author untuk Teenage Mutant Ninja Turtle, dia kawan baik juga dengan Daredevil. So diorang ni macam zaman-zaman 80-an, zaman 90s, diorang lepak-lepak lah. Masa tu Daredevil dah keluar komik, dan diorang baru nak starting buat so diorang macam nak combinekan the universe. Dan aku tak tahu lah mana-mana version sebenarnya ada satu scene ataupun someone yang butakan Madok. Dia dalam satu scene tu dia berlari, and then dia terlanggar a bottle air yang berisi 4 turtle tu. So dia combinekan benda tu, dan terjadilah dia masuk longkang, jumpa dengan tikus master tu kan. Terjadilah ninja. Dia dah combine lah. Itu just macam fun fact lah. Tapi nak bagi tahu dia orang get along lah universe tu kan. Tapi itu in comic universe. Aku suka dia bila kau cakap yang facts is Daredevil Matt Murdock ni is a playboy. Sebab dalam She-Hulk pun kita dah nampak benda tu. Yes. Oh betul juga. One night stand bro. Yeah. Daredevil's dating one night stand dengan She-Hulk. Sebab even dalam Daredevil pun kita tahu yang dia suka kepada siapa, dia minat siapa. Betul. So betul lah dia playboy kan. Sebab Betul. Hell's Kitchen ni siapa-siapa boleh dating macam tu lah. Betul. New York. Okay, satu lagi fakta. Kalau okay boleh. ni macam selingan lah. Kalau Hell's Kitchen ni kan dekat KL, wilayah mana? Lorong Haji Taib? Bukit Bintang. Bukit Bintang kan? Aku terfikir Bukit Bintang. Escalator. Bukit Bintang lah. Itu spesifik. Alamak. Okay, tutup. Satu lagi fakta. Okay, satu lagi fakta menarik dalam komik juga. Sebenarnya Matt Murdock ataupun Daredevil pernah dilamar oleh Beyonder. Ini adalah event. Bila kau cakap tu, aku hampir teringat Matt Murdock pernah dilamar oleh Beyonce. Aku macam macam tu. Okay. Ini event selepas Secret War. Masa tu Beyonder jadi baby. Dia kata dia kan suka tengok manusia ni saling bersatu padu lah bla bla. So dia offering kepada Daredevil untuk elokkan mata dia. So Matt Murdock terima. Dan dia sampai ada kuasa kosmik. Seakan-akan kan kalau dalam komik Beyonder suka bagi kuasa dia semua bagi ke orang. So tapi the bestnya Daredevil zuhud babe. Dia kata aku tak nak kuasa ni, aku nak jadi diri aku yang lain. Sebab aku akan jadi mudah tergoda dengan dia. Kan dia main perempuan sebagainya. Lepas dapat kuasa tu kosmik, dia kata okay, aku tak boleh ni, aku nak jadi macam biasa lah. So dia pulang balik kepada Beyonder. Beyonder macam pahal ni lagilah dia pelik pasal manusia. Sebab itulah dia discover tentang hati nurani manusia. So dia pernah macam tu lah. Dia pernah ada, dia takut leka lah. Takut leka alpha dengan dunia. Maksudnya Matt Murdock tak boleh main social media. Betul. Dia takut leka. So far tak boleh lah sebab dia buta. Betul so juga. dia tak boleh main social media. Tapi orang buta mesti boleh. Kan dia benda apa ni. Tapi touch. Kalau data screen macam mana nak ni? Nak rasa. Oh betul juga. Dia buta full ke kabur ke? Tak tahu. Tak silap aku tak tahu. Aku tak baca komik. Aku tengok dia punya series. Dia kena radiation kan mata dia. Lah. Okay, faham. Yang itu yang menyebabkan dia buta. Itu je lah. Tapi dia memang tak nampak lah. Buta tu buta full ke separuh ke? Itu tak tahu. Tapi ada satu fakta menarik. Okay. Kalau ada orang, ini bukanlah pasal Marvel lah. Kalau orang yang buta daripada kecil kan, orang yang buta umur 10 tahun, dia membesar, dia pernah nampak kan. So dia nampak apa? Dia tak nampak apa-apa kan. So dia nampak apa? Hitam kan. Tapi kalau orang yang buta daripada lahir, kan kita tahu warnanya adalah biasan cahaya. Lepas tu hitam tu pun kita kena nampak hitam dulu baru kita tahu tu hitam. So orang yang buta daripada lahir tak pernah nampak apa-apa. So dia nampak apa? Dia nampak putih. Faham kan? Faham. Manfaat kan macam tak, sebenarnya ada lawak yang baru dia tengok pasal benda ni. Tapi tak apalah, sensitif. Ada lawak? Ada lawak yang pasal benda ni lah. Oh ya yeah.
Tapi tak ingat lah. Oh. Bagus juga tak ingat tu. Kita respect semua orang. Okey, baik. Oh, okey. Bahaya. Aku ni fakta. Tak betul ada lawak. okey, Tapi okey, kita okey. nak. Tak, jangan. Janganlah, tak baik lah. Dan aku takut podcast kita pula nanti dia jadi satu isu. Kalau korang suka dark jokes, join Telegram aku yang dark. Ui. Tak dark jokes lah. Sembang Marvel je only guys. Sembang Marvel Telegram. Sebelum kita masuk ke Deadpool 3 punya news, aku ada soalan untuk korang juga. Okey, aku dah tengok satu video ni viral dekat ML Studio. Oh. Dia ada satu speaker ni, dia speaker bebas lah. Dia bagi tahu lah Marvel dah teruk sekian. Phase 4 kan. Aku setuju literally, tapi ada satu benda aku tak setuju. Ya. Dia cakap Shang-Chi adalah apa ni? Chinese Black Panther. Aku tak setuju. What the fuck? Apa yang so aku macam Aku rasa tiba-tiba kan, apa relationnya? Macam dia nak cakap okay, Shang-Chi tu macam ada kingdom, and then dia just mewarisi kingdom mak dia ke apa, tapi dia lain. Dia bukannya kingdom related. Dia macam ayah dan anak. Bukan macam tu lah. benda ni kita dah sembang dalam episod tak, yang ni kita bersembang ni Aquaman. Itu komen. Aquaman betul. Tapi Shang-Chi dengan Black Panther. Okay, Echo memang kita cakap benda yang sama. Okay. Echo adalah pembawaan pasal family apa semua broken. Tapi Shang-Chi pun kita pernah sembang pasal benda ni yang kita yang keluarkan teori ni yang mula-mula dulu. Yang kita cakap yang sebenarnya diorang dah ketandusan idea. Diorang cerita pasal ancestors, and then diorang cerita pasal kingdom. Tapi okay. Kita buka balik. Tapi aku tak rasa Shang-Chi tapi ni. Shang-Chi is different lah. Shang-Chi tak sama macam Black Panther. Dia Kalau tak aku macam rasa Black boleh Panther. samakan Shang-Chi adalah Shang-Chi dengan Thor. Oh yes, konflik sebab family. Dia God punya universe tau. Dia betul, bukannya yelah, dia tak highlight. Ada ke Kung Fu? Okay lah, Chinese punya Ada culture, Kung Fu kan? ada lah Chinese tapi macam tu culture. je lah kan. Dan aku tak, macam mana orang kulit macam Afrika punya dalam Black Panther yang dipromote, kita nampak tau, dia nampak highlight macam mana negara tu maju apa. Yang tu kita nampak macam bukan kemajuan China pun. Dia tak, nampak macam ada organisasi. Dan kita tahu juga, cuma dia macam yang pelik dan sayangnya adalah Ten Rings tu tak dikupas dengan lebih mendalam. Tapi pada aku, overall aku suka Shang-Chi. Ya, sama. Diorang tak suka yang dalam tak, Shang-Chi is best. Cuma comparison tu of course lah, cerita kita pun superhero fatigue. Betul. Passion dia semua sama. Maksud dia family, conflict, betul. lepas tu ancestors. Tapi portrayal of the movie is all about culture. Betul. Black Panther dengan betul. Shang-Chi culture berbeza. Fighting scene pun berbeza. Tak, betul. Macam kalau kita nak cari persamaan, mesti ada persamaan. Tapi at the end, persamaan tu taklah nak menjustifikasi itu adalah filem yang lebih kurang sama. If let's say dia nak cakap plot lebih kurang, I agree with that. Yes. Plot daripada Thor lagi, plot dia lebih kurang. Is perempuan Ya, tahta. betul. Nak fight for the throne semua. Tapi kalau nak samakan, culture is different. Betul. The way diorang tunjukkan flow of the movie is different. Contoh macam dia kata apa ni, Shang-Chi hilang kematian mak, Black Panther kehilangan bapa. Tapi kita tahu bapa Black Panther ni mati waktu dalam Civil War. Betul. Dan satu lagi facts yang kita kena betulkan, Shang-Chi dua-dua mati. Ya, bapak dia pun dah mati. Betul. Betul. Bapak dia mati pun sebab benda tu lah. And Shang-Chi bukan king. Betul. Setuju. Dan dia pun tak ada tahta pun. Tak ada. Cuma dia pergi ke satu wilayah, yang wilayah tu ada rupanya adalah satu wilayah yang Wilayah Selcom. wilayah Selcom apa kita boleh panggil lah istilah tu. Dia macam dunia Khayalan, berbeza dunia lah impian. kan. Ya, dunia mitos lah kan. Dunia dalam mitos. So aku rasa itu, tak tahulah, aku sebenarnya suka Shang-Chi. Tak tahu lah. Lepas mungkin, adik explain tadi, aku rasa mungkin itu jadi masukan oleh dia. Dia kata macam, tapi waktu aku dengar video tu, dia lain, macam interpretation dia lain. ayat dia kan. cara dia macam dia terlalu tak suka tau. Dia tak ada explanation pasal benda tu. Mungkin kita boleh invite untuk
Aku pun ada cadangan untuk invite. So kita ada lah satu. Okay, kita tak ada nak backup pun, nak tahu argument dia apa. Tak apa, dia 3 lawan 1 je. Senang. Tak apa. Tak risau. Sini dia ada. Alang-alang kau cakap pasal Sini dia. My sini junior. Tak adalah. Aku takut macam Tak. ada. Kan dia speaker ML. okay. Tu je. Tiba kan. Nak ke UKM? Tak adalah. Tak kenal pun. Saja je. kau alang-alang dah cakap pasal Marvel teruk, Disney teruk. Bukan kau memang nak cakap pasal benda ni ke? Oh yes. Okay, ini dia tak ada kaitan sangat dengan MCU, tapi dia ada kaitan dengan the one that's hold the MCU, which is Disney. Sekarang ni, okay, aku tak tahu lah. Ini tweet yang dipost oleh Elon Musk. Semalam. Dia macam dah start nak perang dengan Disney. Sebab dia kata ada satu posting tu, dia bagi tahu, aku tak sure sangat dia punya content poster tu, tapi apa yang aku faham, Disney menetapkan certain syarat tentang, okay, kalau certain movie ni, okay, production dia, pelakon dia kena ada daripada something group macam ni. Dia ada specialized group yang macam, okay, you kena wajibkan orang macam ni ada dalam tu. Aku takut salah benda tu, tapi yang apa yang diinterpret tu sekarang ni, itu bukan, okay, itu one of the issue. Tapi aku nampak sekarang ni macam Elon Musk macam tiba-tiba pula cerita pasal dengan Disney. So dia macam ada bawah tu ada reply, dia bagi tahu hopefully the Elon Musk will buy Disney. No, tiba. So kalau mungkin lah tiba-tiba kan out of nowhere Elon Musk nak beli ke, mungkin ada something yang, sebab yang dia cakap, Elon, can you buy Disney and fix it? Elon Musk reply macam yes, ni, macam tu. Emoji macam tu. Sebab masa dulu konflik Twitter dulu macam tu juga tau. Orang cucuk-cucuk dia. So tiba-tiba je dia out of nowhere, tiba-tiba macam nak cari pasal. So is this a sign? Tapi tak tahulah kan. Sebelum ni Elon nak beli apa dia nak beli Meta kan? Dia gaduh dengan Meta. Kan ada satu syarikat yang besar yang dia nak beli, aku lupa tapi tak jadi. Twitter lah. Twitter kan? Tapi dia beli je jadi juga. Okey, aku tak ingat apa. Sejak pada tu lah Twitter jadi terumbang ambing X lah apa. Tiba-tiba jadi pangkah pula kan. Buruk pula tu. Ya. Kembalikan Twitter kami. Ya, sekarang nak panggil X. Aku nak buat Tak nak panggil X tak nak. aku nak buat apa ni, iklan tu kan. Poster iklan kan. Aku dah cek gambar Twitter lah cantik. Alamak, sekarang ni dah tak jadi di Twitter, jadi X. Satu hal pula, satu kerja pula kena tukar. Dah jadi X kan, kena tinggalkan. Betul. Dia betul kan. Betul. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tambah daripada tu, Nek? Tak ada dah. Kita tambah sikit lah. Kita go to yang terakhir, Deadpool. Belum lagi. Belum lagi. Sebelum Deadpool lagi tu super hujung sekali. Okay. Last 10 minutes kita sembang. Okay. Boleh. So discussing film, dia ada keluarkan satu posting dekat X juga semalam. Dia cakap pasal trailers expected to release at the Super Bowl on Sunday. Yes. Okay. Betul. Wicked. Second is Knuckles. Knuckles ni tak silap dia daripada Sonic. Yes. Sonic. Some orang kata one of the movies yang I'm looking forward to jugalah. Sebab Sonic kan, the Hedgehog. Third is of course Deadpool 3 trailers akan keluar di Super Bowl. Tak sabar sebab first orang kata first preview of the movie. Betul. Okay. Nombor 4 is Inside Out 2. Inside Out ni yang mana Inside Out yang kartun emosi tu. Disney juga. Lepas tu A Quiet Place Day 1. Ni tak tahu. Silan tu Psycho. Last but not least is Kingdom of the Planet of the Apes. Tu pun macam CGI dia not bad juga. Ini sambungan kan. Sambungan. Dan sekarang ni diorang ada tempat diorang sendiri, planet diorang sendiri kan. Betul. Okay. So of course kita ternanti-nanti Super Bowl ni biasalah dia akan tayangkan dalam 30 saat je trailer kan. So yang paling kita nantikan adalah of course for MCU fans, Marvel fans is Deadpool 3. Betul. And Deadpool 3 pun kita ada dapat banyak updates lah daripada masa ke masa. Macam mana tu guys? So kita expect untuk Deadpool 3 punya trailer akan keluar hari ni Sunday, so hari Isnin pagi lah. Dekat sini Isnin pagi akan keluar release untuk Deadpool 3 punya trailer. Yes. Trailer Aku dah ada sinopsis trailer lah.
Oh ya. Oh, yang Kalau kau korang bersetuju untuk aku bagi tahu, tak ada masalah. aku rasa tak payah, Jap. Aku rasa janganlah Jangan, okey, tak hal. Boleh. mengganggu minat orang untuk Tak boleh. menonton kan. Ke macam mana? Mungkin kita bagi sikit kot. Sikit je. Ha. Adil tak tahu tu. Sikit je, sikit. Okey. Tak, bukan. Dia macam ni. Tak lagilah masa kita cakap pasal Deadpool 3 lagi. Boleh. 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 So okay Adib, kau balik Johor bila? Aku balik, maksud dia balik daripada Johor ke? Dari Johor. Dari Johor. Hari Ahad, insyaAllah. Ahad. So hari Isnin tu Boleh kot kalau kita nak cuba untuk, sebab kita nak buat react pada trailer and then Boleh. kita kupas sekali trailer tu. Ya. Kan? Sayang kita dah keluarkan Dan banyak sepatutnya untuk kita BTV. akan ada shoot hari habis hari bayar. Ahad tu kita akan ada shoot dengan Syazwan Endo. Yes. So kalau kita boleh adjust hari Isnin pun cantik juga, nanti kita akan adjust lah. Kita tengok So macam kalau mana. reaction tu bayangkan kita ada 4 orang. Best tu. Betul. Try adjust. Tapi kalau let's say tak boleh adjust, cakap awal-awal diorang akan proceed dengan episod lah. So Adib aku tak ada lah. sebab aku memang ada kenduri di Johor. Kita memang harapkanlah ada Adib jugalah. Betul. Apa tu? Okay. So kita proceed. Deadpool 3. Deadpool. Banyak betul cerita pasal Deadpool ni. Kita dah nampak ada banyak leak, tak tahulah leak ke ataupun disengajakan yang keluar tentang Deadpool 3 ni. Ada video, ada gambar-gambar dia, ada video dia belakang tabir dan sebagainya. So apa yang kita boleh sembangkan ni? Okay, first kali yang leak yang terbaru ni topi Kevin Feige. Ada logo Deadpool dengan Wolverine. Dia saja pakai benda tu. And then yang paling latest, tak ada latest sangat. Yang ada scene Deadpool naik atas badan Wolverine. Dia macam play around macam tu lah. Lepas tu ada sedikit leak tu lah. Leak trailer. Tapi aku tak tahu lah, leak trailer tu mungkin dah lalu dekat timeline korang ke belum lagi? Tak lalu lagi. Ada. Sayang ni dah lalu dekat aku, ditambah pula dengan WhatsApp pula. Ada orang WhatsApp pula. Ada. Tapi Jadi macam dah kena delete lah. delete Okay, Macam hilang je. Tapi rasa macam ada screenshot. okay, aku tengok balik link dekat WhatsApp tu. Macam biasalah, yang WhatsApp aku semestinya MCU Network lah. Dia lah memang yang bagi aku. So tak ada Sekejap, aku cari jap. Okay, Tara, aku ada. Ada. Screenshot. Ada, okay, Cun. Kita nak bagi, okay, itulah. Tak. Kita bagi, kita tak payahlah beritahu full. Kita beritahu watak-watak yang akan muncul je. Itu macam dah bagi tahu. Cuba kau forward dekat dalam grup. Aku bawa jap. Aku tak baca lagi. So basically Deadpool ni kan dia Deadpool. Dan kita tahu ni adalah multiverse. So ada watak Deadpool dia banyak sekali ada kat dalam Deadpool ni. Wah. So antaranya adalah Lady Deadpool, Kidpool, Pandapool, Zenpool, Deadpool 2099, Wolverine Pool, Headpool, Dinosaur Pool, Caspool, Weapon X Deadpool, Ronin Pool, Death Mask and others. Termasuklah Cypool. Oh. Jadi aku Saiful tu lain macam tu. gitu. Alright. Sorry. Taylor Swift pun ada kan? Dia jadi apa? Taylor Pool Dia Taylor Swift kot. Dia memang dia Taylor Swift macam tu. Mungkin. So memang ada lah dia. Wah. So banyak pool lah kan. So okay. Aku tengah baca. Baca lu. So, Nip, kau rasa bila kau dah baca tu sebenarnya exciting ke tak? Aku sebagai orang yang dah selalu baca spoiler, aku sentiasa excited. Yeah. Sebab aku rasa macam selagi kita tak tengok video, dia tak sama hype macam mana kalau kita baca macam tu. Macam baca teks lah. Tapi aku macam, bestnya. So aku rasa dia sebabkan tu juga dia nak keluarkan X-Men animated series kan. X-Men 97. Dia orang pening kan, benda pening. Korang mesti pening. So aku bagi hint lah. Okay. Dikatakan ada kaitan X-Men 90s animated series dengan Deadpool ni. So aku tak tahulah dia memang macam mana, betul ke jadi ataupun apa ni, ada
kesinambungan ke dan sebagainya. Sebab kita kena ingat juga animated series X-Men akan keluar hujung tahun Betul. Sebab itulah kita tengok hype gila promotion dia. Dia pelik macam juga kan. sekadar. And then ada satu aku nak share je lah. Satu episod daripada animated series tu. Satu episod tu aku lupa dah nama tajuk dia apa. Tapi dia mengambil konsep 16-bit 64-bit game. Macam game Street Fighter tu. Tapi diorang terkumpul ataupun terperangkap dalam dunia video game tu. And then villain dalam tu adalah Magneto, bro. Oh my god. So ada Sunspot dengan awet dia. And then adalah macam biasa typical X-Men punya team lah. So macam mana dia nak keluar daripada dunia 16-bit game tu, kita tak tahulah macam mana. Tapi itu one of the episode lah. Magneto dia macam ada buat lah dia punya cover. Episode tu dia macam besar macam tu lah. Guys, Anik memang dah tengok daripada Kevin Feige punya Betul. Anik kalau buka handphone dia, WhatsApp dia ada Kevin Feige. Kevin Feige atas sekali. Elon Musk nombor 2. So dia dah tengok trailer sebenarnya. Ya, betul. Dan dia saja. Okay, kejap. Aku dah nak sambungkan balik dengan animated series kan. What if ni pala tahu lagi lah. Tapi tak apa. Sebenarnya mungkin di akhir Deadpool 3 Wolverine tersangkut dekat animated series punya universe. Lalu dia mengumpulkan rakan-rakan dia jadilah animated series. Tapi tak ada tu macam bodoh-bodoh punya. Tapi kalau ikutkan yang leak ni, dia daripada animated series kan. Betul. So tapi boleh jadi betul, boleh jadi tidak lah. Tapi the hoping aku harap Secret Wars semua masuk. What if itu karakter masuk? betul. Bukan sekadar series-series saja. Itu kena all out. What if season 2 ke season 1 ke, dengan sekali semua even though animated series pun boleh masuk. Memang boleh kempak lah. Aku rasa Disney ataupun MCU sekarang ni dah masa untuk tekan minyak lebih sikit. Bukan gear 1, gear 2 dah, gear 4 dah ni. Ya, betul. Sebab yelah beberapa tahun daripada 2020 sejak Endgame aku rasa banyak kegagalan. Banyak kegagalan daripada filem-filem dia, series dia banyak yang flop. So ini adalah masanya untuk buktikan daripada Deadpool ni. Comeback balik sebab lepas ni. Nanti tulus lah. This year Deadpool je yang masuk box office. Untuk betul, MCU betul, lah. betul, Bukan untuk Marvel. Untuk Marvel of course lah ada Sony punya ni kan. Sony memang flop lah. Untuk MCU fokus kepada ni je kot. Game Deadpool je. Venom 3 tahun ni Venom 3 tahun ni. Tapi tu Sony lah. Sony, tak kisahlah tu Sony. Marvel. Ni MCU. So So aku rasa itu yang macam kita mengharapkan. Sebab kita nampak lah betul lah. Dia macam ni satu lagi macam kita cakap superhero fatigue lah. Betul. Dah terlalu banyak filem superhero sampai yelah orang yang jadi yang writer ni pun pening juga. Macam mana aku nak buat jadi filem superhero lain dari yang lain? Betul. Tak boleh lah. Susah lah. Pada aku susah. Memang susah. Struggle. Tapi yelah. Sebab itu adalah permainan kau dan kau punya kerja kan. So kau daripada fikir lah. Lu fikir lah sendiri. So itu je ending kita. Itu saja. Sebelum kita beralih ke sesi kita bagi tahu seterusnya. lah juga untuk main web kita diberi peluang untuk menonton terlebih awal. Betul. Dan kita akan bagi tahulah kat korang macam biasalah main web tu is worth it to watch or not. Maksudnya macam kita akan mentapis sedikit expectation korang. Ya, betul. So bila korang akan tengok juga, tapi cinema, korang dah ada expectation berdasarkan kami punya review. Ya. Review awal selalunya adalah review yang agak baik. Betul. Sebab kita tak nak kita menjaga hubungan baik antara benua. Betul. Antara So dua pihak. kalau korang nak jadi review tu adalah review mungkin 10%, 5%, 50%. Atas pagar. Atas pagar tu Sorry. channel. Sorry. Tu podcast lain. Tapi selalunya Famous juga begitulah. Melainkan kalau itulah kita pun berharap untuk ada buat satu, mungkin kita kena buat konten yang lebih jujur. Kalau kutuk kena kutuk kau. Sebab kejujuran kita bertiga ni bila jujur kita sering terkeluar perkataan yang macam ya Allah betul ke? Kita tak mampu nak menapis. Ya, betul. So sebab kita dah banyak kali dah explicit. Betul ke kita nak buat ni? Kita punya perkataan ni memang akan menggurizam. So nak tak nak kalau kau setuju, okay, go on dengan kata-kata kita. Terasa aku takut kan nanti itu adalah the one and only Sony invite kita. Tak ada lah. Tapi aku rasa kalau nak fair minggu kedua lah kita nantikan review. Macam kita buat Captain Marvel, ingat tak? Tapi Captain Marvel The Marvels. pada aku okey je. The Marvels okey je.
Tapi bila kita Tak, serius. bila kita kat gelanggang kita kita kau. Tak sebab okey contoh lah, pada aku okey je. Cuma bila kita dah lama-lama kan kita duduk rumah kita muhasabahan. Kita pun tengok balik apa benda yang kurang, baru kita nampak tau. Betul. Tapi kalau Guilty kita pleasure ke tak? kalau kita terus review dia jadi macam aku rasa okey je. Kau pun kadang-kadang kau dilema. Filem ni best ke tak? Aku rasa aku enjoy. Tapi enjoy aku tu benda yang legit ke tak? Macam tu lah. Betul. Aku rasa aku ada dilema tau. Movie ni best ke tak sebenarnya Aku rasa okey je. Kiranya pertama kali kita tonton tu dia macam talking stage lah. Bila lama-lama tu macam baru kita relationship advice, Macam relationship Mantap Anik boleh buat klinik Klinik Anik klinik cinta Anik. Okay. So itu saja untuk Sembang Marvel. Kita jumpa di Sembang Wayang. Ya, segmen seterusnya. Selamat datang guys ke Sembang Wayang. Yes. So kita kembali ke episod keberapa dah kita dah buat ni. Alhamdulillah so far konsisten untuk kita punya Sembang Wayang. Betul. Jadi apa punya kita punya kita nak review filem lah. Yep. Semalam aku dengan Anip kita orang bawa pergi tengok satu filem Indonesia. 13 Bom di Jakarta. Thank you Zaf untuk invitation tu. Sebenarnya ada satu tiket lebih. Tapi sebab last minute Tak payah sebab memang semalam busy pun tak boleh buat apa. Aku last minute aku malas nak cari orang. Tak payah panggil saya pun memang busy. Tapi aku boleh simpulkan cerita 13 Bom di Jakarta ni better version of Police Evo. Betul. Aku rasa lah pada aku dia cerita pasal polis ke? Dia tak adalah pasal polis tapi dia macam kind of Police Evo punya vibe. Okay. Boleh cerita kan? Boleh cerita. Aku cerita storyline sikit lah. Cerita. Dia berkaitan macam kau cakap semalam, dia macam seakan-akan macam money heist. Betul. Dia memperjuangkan tentang hak sosial marhain melawan dengan orang-orang kapitalis. Kola putih. So dia buat macam tu melalui bom-bom sebagai benda tu dalam cerita Syarukan pun, cerita Jawan pun ada. Ada konsep-konsep macam tu lah. Tapi setuju dengan Izzat, storyline dia best. Cuma dia okay, better than Police Evo 3. Tapi action dia punya CGI kurang sikit. Tapi bagi aku sebab storyline dia best. Betul. So benda CGI tu just macam side dish je. Macam kita orang tak fokus sangat kot sebab storyline tu dah okay. Ada jugalah dia punya lopong dia, dia punya loophole dia, tapi bagi aku better lah. Okay, bila kita cakap lebih baik daripada Police Evo, orang akan cakap kenapa nak membandingkan filem. Okay, dia bukan membandingkan. Aku rasa sebab cuma aku rasa sebab dia macam ni mungkin satu Indonesia berani kot. Kau tengok yang Anarki tu tak? Anarki M. Nasir tu tak? Bukan, Anarki yang baru ni. Tengok yang Bidin best tak? Itu Indonesia juga ke? Tapi boleh lah okay lah. Ada vibe macam ni. Indonesia lagi best. Sebab aku tak tengok yang tu. So aku macam ni dia dalam filem ni dia bawa satu naratif tentang kapitalis, pasal macam apa yang Money Heist bawa. Cuma cara dorang mungkinlah sedikit kritikan aku rasa sebab dia punya plot dia expected lah pada aku. Expected, semua storyline tu agak expected. Tu je pada aku kekurangan dia. Yang mesti dia ni. Betul lah. Betul. At the end betul orang ni betul. So dia macam plot twist yang dijangka. Benda tu yang kurang. In term of benda yang kita kena puji filem Indonesia ni adalah writing, Penulisan dia. So, kau ingat tak satu ayat dia yang pasal duit ini kamu Tuhan. Dia kata yang kamu tuhankan duit. Lepas tu dia baca $1 tu, in God we trust. Kamu kata kamu percaya Tuhan, tapi lihat Tuhan kamu. Macam babi lah dia ni. Indonesia punya filem kan. Bahasa diorang, writing diorang sangat bagus lah. Writing diorang sampai. Itu aku rasa yang membandingkan filem Malaysia dengan filem Indonesia adalah writing. Penulisan dia. Bukan tak ada filem lokal yang writing bagus, tapi sebab kita kena back kepada apa yang Malaysia suka. Malaysia suka more kepada action.
Komedi. Action Tak kurang. sangat. It's a drama, romantic. Komedi, And history. And bila masuk part history, penulisan dia dah tak jadi penulisan yang klasik. Ah. Dia dah jadi penulisan yang mengarut. Betul, setuju. Cuba setuju. bayangkan orang Indonesia yang buat cerita Ui, power. Sejarah. Power. Macam kita tengok guru bangsa Uish. Cokro Aminoto, kita tengok Kartini. Betul. Habibie dan Habibie. Ainun. Power Dia tu. punya penulisan dia tu sampai. Betul? Bukan nak merendahkan juga martabat filem Melayu. Tetapi contoh macam Mat Kilau, Pendekar Awam, cerita dia bagus tetapi penulisan dia tak setanding dengan penulisan daripada Indonesia. Kalau kita nak cakap pasal penulisan Malaysia tak bagus, tak juga. Tak juga. Sebenarnya Suhaimi Baba antara filem-filem dia, aku rasa writing quite good, not Dan bad. juga arwah Yasmin Ahmad. Yasmin Betul. Ahmad. Oh, Yasmin Ahmad memang betul lah. Top lah. Top notch lah. Kalau macam nak cakap arwah Muhammad Khalid is not about writing, it's about portrayal of the culture. Tapi Muhammad Khalid, kalau kita cakap pasal writing pun sebenarnya dia adalah a good writer, sebab kita kena ingat dia adalah writer kepada Puteri Gunung Ledang. Betul. Betul. Ha. Betul. Setuju. Muhammad Khalid setuju. So Puteri Gunung Ledang, kau bayangkan dialog tu adalah skrip dia. skrip dia. Gila kan. Tetapi untuk Muhammad Khalid ni apa yang aku nampak, dia pandai grooming karakter tu Betul. jadi satu big spot. Ya. Betul. Itu aku nampak kelebihan dia. Storyline tu biasa-biasa tapi dia boleh naikkan, filem tu naik sebab karakter, bukan sebab storyline. Ya, Itu yang aku nampak untuk Muhammad Khalid. Aku rasa dialog dia pun sangat cynical tau. Banyak Muhammad Khalid ni dia punya dialog cynical. Dekat dengan Betul. masyarakat. Dan satu benda yang kita kena tamatkan dekat sini adalah mereka semua dah orang lama dan yang dah pergi. Mana yang baru? Sebenarnya jujurnya aku Anwari. rasa Anwari Ashraf ada. Contohnya Seorang je. good, ada je Hairul, aku tak ingat nama penuh dia. Hairul aku ingat. Dia adalah director filem Tiga Janda Melawan Dunia. Good writing juga pada aku. Okay, sorry. Kita dah pasal pandang. Reza Mihad. Imagine Nur, Gil pun best juga pada aku. Good writing. Tapi dia Penulis yang baik. dia hanya dalam penulisan dia, genre dia hanya satu lah. Faham tak? Genre dia hanya satu. Belum lagi ke Penulisan dia. stage yang pelbagai. Bukan pelbagai. Tu aku rasa sebenarnya kita kalau nak cakap kita tak ada good writer, sebenarnya ada. Ada. Tapi aku tak tahulah, mungkin kadang-kadang kita ni terlalu nak nampak macam filem tu ada action sangat. Sampai kita pun lupa bahagian penting adalah writing dalam filem tu sangat penting. Cuma saya kata Pak Luan, tak semestinya satu orang penulis tu dia kena cover untuk semua genre. Betul. Satu genre macam saya macam tertarik bila sebut nama Suhaimi Baba tadi. Dia master bab genre cerita hantu. Sebab hantu dan sejarah. Sejarah. Contohnya Pontianak Harus Sudah Malam. Top notch. Dia Maya punya Karin. writing, Betul. dia punya penyampaian skrip tu, kita rasa kita faham dan kita takut dengan dia punya penulisan. Betul. Tak, betul. Aku setuju yang tu. Cuba kita ingat semula, ada tak satu dialog daripada filem-filem tempatan yang agak famous? Aku last ingat, aku hanya ingat filem Imagine Nur lah yang paling latest. Yang lain aku rasa aku tak ingat sangat. So Imagine Nur antara filem yang paling latest adalah filem-filem lain yang aku ingat. Filem Redha. Oh, by the way, filem Redha, pengarah dia Tunku Mona Riza, tak silap aku nama dia, ada keluarkan filem baru hari Khamis nanti 8 hari bulan Februari. Yang kau cakap semalam Rain Town akan keluar Pawagam. Aku tak tengok lagi filem tu. Okay. InsyaAllah aku akan tengok juga filem ni. Aku akan support sebab director dia adalah director yang dia sebelum ni dia direct filem Redha. Filem Redha tu filem pasal autism and power gila. Aku tengok kat wayang 3 kali tau cerita tu. Writing ni sangat bagus semua. Dia macam tua lah, Tunku Mona Riza ni. Dan sekarang ni dia direct filem Rain Town. Rain Town ni macam cerita keluarga Chinese dekat Taiping, tak silap aku. Tapi aku tak tahu cerita dia pasal apa. Faham? So aku expect filem ni pun akan pergi jauh jugalah. Rain Town ni cerita dia. Dia direct. Menarik. So aku rasa kalau siapa yang nak tengok filem, nak pergi wayang ataupun nak pergi pawagam dalam masa yang terdekat, mencari filem apa yang nak tengok, boleh pergi tengok filem pelakon dia? Ala Chinese yang selalu berlakon yang pergi Indonesia tu. Indonesia. Alamak, aku lupa nama dia. Tapi dia selalu berlakon. Dalam cerita My Veteran. Stupid Boss
Aku lupa tapi aku familiar lah yang muka tu lah, dia. yang tu, dia, yang tu. Tak salah aku dia. Tahu. Sebab nampak hari tu dekat story siapa dia pergi premiere. Ringtone. Sekejap aku Google. Aku nak sentuh balik bila Izzat cakap okay, kita bukan tak ramai scriptwriter, kita banyak scriptwriter, tapi masalahnya bila dia nak masuk ke producer, there is a lot of proofreader yang diorang kena harungi, Betul. kena tapis. Proofreader tu mungkin bukan orang yang passionate kepada writing, mungkin dia rasa macam this one tak sesuai lah, Tak boleh jual lah. So dah habis kena potong, kena scene. Jadi bila dah sampai ke final decision yang betul-betul atas, cerita tu jadi hauk pula. Betul. Tak boleh buat apa. Dari ini semua sistem bro. Kapitalis Kau rebel lah ni. Tak ada kurang. Ni Chiu Kinwah. Dia pun banyak masuk filem-filem Indonesia juga. So dia kira macam pelakon dia kira power gak dengan Suzy Lancaster. So dia pun akan berlakon juga. Suzy Lancaster bukan Kill Tak, tu nama watak dia kan berlakon. Chokin wah betul. Ni adalah dia yang ni. Susan bukan Suzy. Susan. Silap. Muka familiar. Aku tak ingat nama. Okay. Lulus. Okay. Ni aku rasa filem ni akan pergi jauh lah. Bukan in term of collection, mungkin sebab yelah director yang bagus-bagus ni kadang-kadang orang tak tengok sangat. Tak apa, saya akan pergi tengok. Aku akan tengok jugalah. Pergi tengok. Kita akan support. Yes, aku Saya akan bagi full support. Aku adalah peminat filem lokal, tapi yelah filem-filem yang macam ni lah aku akan tengok. Kadang-kadang yang macam orang tak dengar pun, orang tak tahu pun, tapi aku akan tengok filem-filem macam ni dan support. Sebab aku rasa sebenarnya kan, kalau kita nak cakap pasal bakat, filem kita ni, negara kita ni ada banyak bakat tau. Ada good writer, ada good director, tapi kadang-kadang filem-filem yang macam bagus ni kurang mendapat tempat. Orang tak tengok. Betul. Mungkin in term of marketing diorang kurang kadang-kadang. Sebab diorang pandai buat filem tapi diorang tak pandai buat marketing. Selalunya macam tu lah. Dan filem yang komersial ni dia mainstream kan. Marketing tapi filem dia sebenarnya biasa je. So aku selalu nampak pattern-pattern filem-filem yang contoh macam Imaginor. Kan lambat naik kan. Ya betul. Sebab yelah lambat marketing. mungkin tak tahu, kita tak tahu. Mungkin marketingnya awal-awal tu mungkin perlahan. Kemudian bila orang dah start review baru start rancak. Everything needs a little push. Betul. Kena push. Macam Mat Kilau. Mat Kilau kita tahu dia punya Awang ke Mat Kilau? Dua-dua. Okay. Dia punya marketing A lah. Tapi pada aku dia taklah seperti yang disangka. Ada tak filem marketing power, filem pun best? Aku rasa Police Evo boleh lah. Police Evo boleh lah. Police Evo. Okay, Police Evo 1, 2, 3. Mana yang kau suka? Aku suka Sejujurnya Shanas. Ada tu best lah bagi aku. Yang 3 lah. 3. Tak tengok lagi yang 3. Ada orang yang suka 1 kan. 1 suka best. Kan? Tapi majority cakap 2 tak best. Oh ya, sebab apa dia dark? Yang pasal apa nak lupa dah. Mak Unai. Pasal ni teroris. Teroris. Dia pergi pulau. Zasi Bilah kan tu bukan Bukan Nasib Bilahan. Siapa ni? Lupa nama dia. Ramat. Ramat. Tak. Ramat apa nama dia? Ramat yang berlakon jadi Mahathir juga dalam cerita Anwar tu. Aku lupa nama dia. Hasnur Rahmat. Betul. Okay. Tu macam tu kurang sikit. Second kurang kan. 3 tu best. Memang tak sempat tengok lagi. Tapi memang orang cakap hearsay yang third ni daripada marketing, script writing, OHT, semua A. Betul. Tapi aku rasa okey. Cuma nak dibandingkan 3, 2, 1. Aku suka 1 lah. Aku setuju. Dia macam mana 1 ni dia simple lah. Dia tak ada expectation yang tinggi. Aku tengok dengan kita tak kenal lagi Police Evo ni pasal apa. Tiba-tiba wow gila filem Malaysia. Dan dia macam betul-betul bawa vibe Police Evo tu polis kampung. Yes. Siapa villain ni yang apa ni, alamak, Mamat yang kat Kelantan tu. Aku Sabri lupa. Yunus. Bukan Sabri Yunus. Bukan. Jangan Sabri Yunus. Rafael masuk. Rafael masuk. Rafael Mamat tu Amirul Effendi. Amirul Effendi salah satu. Dia jadi yang kat dalam bot tu. Dia Mayam. Lupa villain, tapi villain tu itu paling itu pure power tu. Aku rasa lakonan dia power. Itu first movie polis yang memang pure kita tengok kat Malaysia. Bayangkan lepas tu
berderet cerita polis keluar. J Revolusi Betul, lah, betul. Underground Eh. itulah inilah. Dia cetus revolusi kat Malaysia. Polis KL Force apa benda tu, Rosyamno betul, jadi betul. jahat tu best juga. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik, villain dalam cerita Polis Evo 3 ni, villain diorang semua power Shahnaz Hans Nur Rahmat. Masuk Rahmat. Lepas tu yang first tu, power tu sebenarnya pelakon diorang. Dan kita kena acknowledge Astro Shaw. Ya, betul. Dan aku rasa next film yang akan ada marketing power dan filem dia berkualiti, Keluang Man. Keluang Man. Nampak? Kita cerita pasal filem Indonesia tu kan. Lepas tu dah pergi filem jauh betul dah. banget. Okay, ala-ala dah masuk dalam filem Indonesia. Kita cerita sikit superhero Indonesia yang diorang Bumi ada. Langit. Bumi Langit punya ni. Bumi Langit. Bumi Langit Aku verse. tak tahu sangat. Tapi yang aku dah tengok Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Lepas tu apa yang Langit tu yang kilat-kilat tu. Aku lupa Alah yang first film keluar dia tu. Gunduran. So dia kena sama peti. Dia ada website sendiri tau. Bumi Langit Universe ni. Itu lah, diorang cakap sebenarnya diorang besar gila diorang very universe. advanced. And if I'm not mistaken, it's not just a private company juga. Macam government pun invested a lot dekat dalam diorang punya ni. Yelah, sebab diorang pun nak follow macam MCU kan. Tapi gila lah. Dia memang ada website dia. Korang boleh tengok. Selain daripada website, dia memang ada origin comics Ya. sebenarnya. I see. Dulu Itu aku cakap tu, diorang memang ada origin komik. Diorang bukan main buat. Diorang ada komik punya reference tu. Ni aku dengar lah. desas-desus lah. Dia inspired by Hong Kong punya superhero. Zaman-zaman kalau dekat Malaysia kita translate Alam Perwira Naga, sekian-sekian tu. So dia buat time 80-an 70-an macam tu lah, zaman-zaman komik lah. Maksudnya dah lama wujud, cuma diorang filem kan. Kalau macam di Malaysia tak ada dia punya komik-komik tu. Betul. Gatot Kaca bukan Bumi Langit. Gatot macam DC, Bumi Langit macam apa. Betul. Gatot Kaca ni aku tak ingat dah. Satria Gatot Kaca tu dia punya ni. Aku lupa. Lepas tu yang akan datang keluar Sri Asih. Asih, ya. Sri Asih kena tengok Faham. Sebab yang berlakon dia Pevita Pevita Peace. Pierce. Pevita Pierce. Hayati. Oh tu Hayati. Zainuddin. Hari tu aku tengok sorry masuk filem Indonesia juga Okay. Cerita Hamka. Tapi tu part 2 punya. Best tak? Dia sebab aku rasa yang first ni lagi best lah. Yang first lagi best. Pada aku yang first pun tak best. Sebab berat dia tu aku seronok enjoy sebab masa tu dia belum jadi dia tak merdeka lagi Indonesia. Yang masa dia start yang nombor 2 tu dia dah tua. Lepas tu dia gaduh dengan Sukarno. Yang aku nak tergelak sebab Veno, pelakon itu Veno, aku dah terbayang dalam cerita Gampang Cuan. Gampang Cuan dia jadi bodoh-bodoh dengan suara serak-serak. Lepas tu bila kau jadi macam aku, kau ni kesembang macam Veno dia dah buat watak komedi ke serius. Aku rasa macam lepas tu aku tahu Indonesia akan buat satu lagi filem. Kalau korang tahu filem Thailand Pimak. Tahu. Indonesia kan. Dan laki tu adalah Veno juga berlakon. Aduh, aku macam Veno lagi dengan suara serak dia tu. Kalau aku tengok Gampang Cuan nak tergelak. Aku rasa tu filem aku tengok. Bila aku tengok dia kat filem lain, aku rasa ni kaki tipu ni babi. Kat dia dalam, sebab dalam Gampang Cuan dia macam kaki pusing lah kan. Bila dia berlaku jadi Hamka tu, aku tengok lah taklah. Dia dah menjatuhkan pandangan aku. Tapi overall okay lah. Lakonan dia best lah. Aku tengok yang Hamka yang first. Boring Boring lah pada aku. Sebab aku tengok dengan geng-geng dengan apa ni office mate lama aku. So diorang semua memang tahu cerita pasal Hamka. In fact diorang kenal lagi keluarga Hamka. Memang diorang personally kenal. So diorang cerita ni Hamka waktu ni. Diorang tahu detail tau pasal Hamka. So bila aku tengok cerita tu, aduh macam tak best je. Lepas tu diorang kata kurang lah. Tak sampai cerita tu dia kata. Aku macam betul lah expectation. Bila aku tengok tu aku review memang tak best. Kurang. Aku expect macam cerita Habibi, tapi Habibi lagi power lah cerita dia. Filem Habibi power. Betul. Tak tahu Habib dia punya production sama Dulu yang aku tahu pelakon dia yang Reza tu. Reza Minhat pula. Reza Rahadian. Reza Minhat lain dengan Reza Rahadian. BCL. Lepas tu yang ketiga Habibi 3 tu
Reza juga, tapi orang lain. Perempuan tu aku lupa nama dia apa, tapi tu pun okey lah, cantik jugalah, manis, sedap mata memandang. Tapi Reza power lah, dia bawa watak. Reza Rahadian power tu, lah. dia gila. Dia macam Beto lah Malaysia, Malaysia. Kau level. Dia boleh bawa watak teruk, watak dekat layanan putus tu dia bawa watak. Oh, tak tengok lagi layanan putus. Curang dia tu. Dengan Anya tu, lepas tu dia bawa watak My Stupid Boss yang jadi bodoh. Itu memang jadi bodoh, betul lah. Memang power. Betul. Dia gifted lah power. Tapi Rudy Habibi bagi aku hanya minat yang first. Kau minat first Yang dia ada dengan third BCL. kan? Dengan BCL. Dia ada tiga. Dia ada 3. Yang 3 aku tak tengok, yang aku tengok sampai kedua je. 3 pun dah yang- macam terlalu throwback sangat. Yang kedua tu Ainun mati kan. Betul. Yang kedua aku tengok, yang ketiga tapi aku rasa first best. First yang paling best. First yang paling best. Yang 3 tu dia nak cari duit lagi lah tu. Dia tengok macam boleh laku. Dia, Apa ni series yang Netflix tu, Gadis Kretek, korang tengok? Tak. Best tau. Gadis Kretek tu. Kenapa? Tak ada apa. Macam bunyi melucah lah. dia ada scene dia dah. Tapi Ada lah. ada scene dia. Tapi Gadis Kretek tu pada aku best lah. Tu historical ke fiction? Dia daripada novel kot, tak salah aku. Oh, novel ada ke? Ada jual buku Gadis Kretek. Aku tunggu buku satu filem ni, filem Indonesia yang akan keluar kat Malaysia. Tak tahu dia akan masuk kat Malaysia ke tak. Cerita apa? Tajuk filem dia Jatuh Cinta Seperti di Filem-filem. Novel ke? Tak, dia filem. Alamak, pelakon dia macam tak kita tak kenal sangat lah. Okay, dia keluar, kita book flight, kita pergi Indonesia tengok. Tak, filem ni dah keluar dekat Indonesia November. Cuma dia tak masuk lagi Malaysia. Sebab filem Indonesia kan lambat selalunya masuk. Itu kita tengok juga. Okay, kalau cerita Seksa Neraka Seksa Azab Neraka Kubur. Seksa Neraka yang tak masuk. Yang terbaru Joko punya cerita, Joko Anwar, Azab Kubur. Pun tak masuk. Tak masuk Aku harap masuk lah, sebab dia baru keluarkan poster. Tapi macam power je Joko Anwar. Ya, Joko Anwar dia lah yang direct Bumi Langit Verse ni. Betul. Ya. So sebenarnya kan, kalau kita tengok director Indonesia ni pun lebih kurang Malaysia je. Semua lebih kurang. Angga semalam, Angga Sasongko. Lepas tu Joko. Lepas tu ada seorang lagi, aku lupa nama dia. Yelah, pattern kalau dia filem ni je lah. Itulah Macam Malaysia. Malaysia, Syamsul Yusof, Ya, Syafiq Yusof. Lepas tu Nik Amir. Apa lagi? Lepas tu ada beberapa director baru kan, yang aku rasa director Anwari baru Ashraf ni yang kebanyakannya macam Anwari Ashraf, yang aku rasa dia akan bawa perubahan kepada industri filem akan datang lah. Anwar Ashraf dia ada satu cerita yang bakal coming soon, Project Kaha. Spin off dia bagi tahu Kaha sebelum dia jadi jadi Kapla lah. Tu, and then ada lagi filem kami tapi bukan under Anwari, Sheriff. Okay. Sheriff tu cerita pasal polis yang korup. Aku rasa ada Aaron Aziz tu under Astro Show tak tahu, tapi Yusuf Aslam punya cerita lah. Ni tahun ni Tahun ni. Lepas tu cerita Samsul Yusof, Khawarij. Okay. Jajak Syamsul Yusof ni dia dah tapau dah mu'alaf. Dia memang Khurafat. Lepas tu apa lagi? Uh, Apa yang tajuk-tajuk macam tu? Munafik. Dulu Munafik, Khurafat. Khurafat lah yang dulu awal-awal. Khawarij pula lepas ni. Khawarij. Lepas ni apa lagi? Wah, Ansar Muhajirin. Tak ada kena bukan tu lah. Tapi Hijrah. Bila kau sebut tiga-tiga movie series tu, aku tahu dalam kepala kau siapa sebenarnya gerangan orang tersebut yang berlakon dalam cerita tu. Ketiga-tiga cerita. Okay. Kita akan invite dia. Ya. Kita akan pastikan kita akan invite dia tahun ni, Betul. InsyaAllah. Oh, macam tu je tu. Kita akan pastikan kita akan invite pelakon tersebut yang akan berlakon ketiga-tiga cerita yang Anik dah sebutkan tadi. Oh, ada orang yang sama ke? Ada rasanya. Sama kan tiga-tiga tu kan? Ke Aku tak? Khawarij mungkin tak. Oh, okay. Tapi Kaha mungkin ada lah yang yang di scene aku tu. Tapi takkanlah dia ada dalam Ya, filem. mesti aku rasa dalam Kaha ada lah. Kaha of course ada. Kaha Apa tak pun apa, ada. nanti kita tengok macam mana. Tapi kita dah bagi clue lah kan. So betul. So kalau ada sesiapa yang korang rasa kita orang patut jemput, boleh
mention dia orang ataupun drop dia orang punya nama dekat bawah bahagian komen, Bagi tahu je dia orang. ataupun video ni dekat TikTok, bolehlah minta korang tag dia. Yes, kalau korang adalah PA ataupun korang juru makeup artis ataupun korang yang jaga wardrobe artis, lepas tu korang layan Sembang Marvel dan Sembang Wayang, korang bisik-bisik kat artis korang tu, pergi lah join ni Sembang Wayang ni. Kita mengalu-alukan guest sesiapa untuk Sembang Wayang. Ya, betul. Okay, kejap. Acuk? Live kita dah ended lah. Kenapa Tak tahu lah, mungkin bateri habis tu. Okay, aku macam aku tak ada nak puji Samsul Yusof, tapi aku nak menzahirkan rasa kagum. Okay, despite of controversial hidup dia. Orang cakap kamera voice dia teruk, kamera goyah, tapi dia buktikan kutipan tiket dia tu power dia tertinggi sekarang ni. Munafik ke tak sure, tapi filem-filem dia ada dalam top 10. Bukan Mak Kilau. Mak Kilau. Yelah Mak Kilau. Tapi yelah, aku nak cakap macam instead of orang patahkan dia controversial, tak apalah, real life tu okay, tu hal dia lah. Masa aku dia dah boleh bukti, okay, kau nak aku filem aku orang tengok, orang spend duit untuk beli, dan kutipan tertinggi dalam top 10. Kau rasa macam bagi aku macam dia boleh slowly tutup mulut hater. Walaupun bagi aku haters dia dengan orang yang minat karya dia sama banyak. There is no balance lah. Tu yang pandangan aku macam, at least kalau dia okay berpandangan jauh, dia kata okay, aku nak try untuk ambil orang haters aku ni, aku akan improve. Kayak aku cerita ke apa, dia boleh jadi top notch lah. Sebenarnya Syamsul Yusof jujurnya pada aku, dia adalah director yang baik, dia director yang bagus. Dan pada akulah kan, filem Mat Kilau tu kan, dan filem-filem lain yang macam banyak filem-filem dia yang berjaya, yang dapat kutipan yang banyak, membuktikan Syamsul Yusof ni bijak tackle marketing filem. Dia pandai target audience dia tahu nak cari siapa. Sebab tu filem dia sentiasa meletup. Betul. Dan itu yang pertama. Yang keduanya pada aku, untuk menjadikan filem dia dah tahu filem tu meletup. Second, untuk menjadikan filem tu betul-betul menarik, aku rasa dia tak payah buat semua kerja. Dia jaga direct je. Dia tak direct. Sebab Mat Kilau dia direct, tak silap aku tak tahu dia edit ke tak, tapi dia jaga kamera, lepas tu dia jaga skrip. Faham tak? Bila kau buat semua benda, pada aku dia tak best lah. Sebab patutnya skrip tu kau bagilah orang yang power writing. Pada aku Syamsul mungkin kurang sikit buat writing, tapi directing dia bagus. Betul. Tu kena puji lah pada aku. Setuju. Sebab setuju. Kalau dia dapat writer yang bagus, pada aku memang mantap gila lah Mak Kilau tu. Wow. Syamsul Yusof, jika anda melihat video ini, welcome to Sembang Wayang. Kami mengalu-alukan. Ya, betul. Marilah kita boleh buat perbincangan filem industri lokal. Sedar tak sedar, kita pun sudah menghampiri ke hujung nak sejam lah. hujung rancangan. Minta maaf kepada di TikTok. Aku tak tahu, mungkin phone aku tiba-tiba off. Betul. Kena beli phone baru. iPhone 15 sponsor tengah murah kan? RM3,500 je. Pergi ke mesin saya tu, tanya, dia cakap diskaun sampai 10 Februari. Tak tahu betul tak? 10 Februari. Untuk Chinese New Year. Boleh ada sesiapa syarikat yang nak sponsor kita orang beli handphone baru. Itu dah pergi ke iPhone 11. Dah pergi, cerita lah sikit, tak ada kena-mena pun. Nak beli 15 lah. Sebab tapi dia nak ambil 11 aku 600 je. Carousel. Carousel kau boleh. Sebab kalau yang 25, dia sekarang 256 je kan, yang minimum kan. Tak tahu. iPhone 15 start 256. Tak tahu. Harga dia jadi 3699. Murah lah. iPhone 15. Bukan Pro lah, iPhone 15. Turun gila. So kalau jual, nak kena tambah 3,000 je. Boleh je tu. Boleh tu. Kasih dapat. Kasih dapat. Okay lah guys. Mana-mana syarikat yang sekali lagi yang nak letakkan product placement dekat podcast kami, boleh Roger kami, boleh DM, boleh email. Jangan risau, kami akan letak produk anda di sini atas ni. So sambil podcast, orang akan tengok korang punya produk. Dan kalau korang perasan ada intermission antara Sembang Marvel dengan Sembang Wayang, so kita akan masukkan kalau ada video iklan ke apa, kita akan masukkan tengah-tengah tu. Betul. Dan kita akan mention juga kalau korang nak
kita orang mention ataupun describe produk korang, kita orang akan juga no worries. describe benda tu. Kita Mungkin akan kami offer. akan makan sambil berpodcast. Betul. Kalau produk korang adalah baju, kita orang akan letak Dan dan pakai. ya, kalau korang nak minta kita orang shoot dekat tempat korang pun boleh. Tak ada masalah. Yang penting email kita orang. Ya, email. Kita akan bagi Betul. deal sampai jadi. Yes, kita akan bagikan price apa orang kata? Harga yang terbaik, Bukan apa tu? berkemampuan. Kan? Price package. Package yang terbaik. Kita akan bagi package yang terbaik. And siapa nak sponsorkan aku iPhone, aku akan drop bank account dekat bawah. 3,000. Okay lah. Alright guys, Tak bye. dapat. Until next time. Ciao guys. Jumpa lagi. Yes.